Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat bersama pada hari ini 25 bulan 1 2022 untuk kita sama share tentang bagaimana kita nak set aset yang lupus ni ke dalam AMS. Okey, ada orang bertanya tentang saya, bila dalam AMS, adakah kita selepas dilupus ni kita kena delete data? Delete kan dia punya yang mana telah dilupuskan itu. Jawapannya adalah amat tidak bijak untuk kita delete data di dalam AMS selepas kita melupuskan sesuatu aset tu. Okey, apa yang perlu kita buat ialah kita buat proses biasa di dalam AMS, di mana kita akan melalui proses-proses tertentu sehinggalah aset itu dilupuskan melalui sistem. Okey, ini saya buatkan video ini khas untuk projek analisa aset dipermodalkan fasa 1 oleh Jabatan Bendahari, di mana Jabatan Bendahari telah melupuskan melalui blok satu blok fasa 1 ini beberapa aset di BTJ di mana telah lupus melebihi 15 tahun dan jangka hayatnya telah lama dan sebagainya. Jadi Bendahari telah lupuskan. Jadi selepas lupus ni proses kita bagaimana di AMS, itu yang kita sediakan video khas untuk tuan-tuan dan puan-puan tengok balik. Okey, kita berikan satu contoh di Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam. Kita telah dapat email daripada Puan Khatijah, Jabatan Bendahari. Tajuknya projek analisa aset dipermodalkan fasa 1, di mana 59 unit aset alih Kampung Kejuruteraan PTJ tuan-puan telah dilupuskan dan dihapus kira. Okey, kelulusan ini telah mengambil kira beberapa kriteria seperti telah dilupuskan fizikal aset tidak wujud, hayat melebihi 15 tahun. Jadi Bendahari telah keluarkan daripada IFAS. Jadi senarai IFAS Jabatan Bendahari. Jadi dah tak ada dah alat ni. Jadi bagaimana kita nak handle isu ini melalui AMS? Pertama sekali, macam saya kata tadi, ada orang bertanya tentang saya nak delete ke dalam AMS. Jangan sekali-kali delete, kan? Database ni kita perlukan yang mana telah dilupus tu, kita perlu simpan untuk generasi akan datang. Jangan sekali-kali delete. Okey, bagaimana prosesnya? Okey, selepas kita dapatkan email ni, kita perlu simpan ke dalam PDF. Dalam kes saya, okey, saya masuk sini. Saya dah simpan dalam satu data. Itu lampiran data aset lupus Januari fasa 1. Ini akan menjadi bukti bahawa aset ini telah dilupuskan. Jadi kita perlukan bukti. Okey, kita perlukan bukti bahawa aset ni telah dilupuskan. Dengan apa? Dengan email Jabatan Bendahari. Kemudian dia ada rekod-rekod senarai. Kerana dalam kes kami ni ada 59 alat yang telah dilupuskan untuk fasa pertama ni. Kita telah ada dokumen. Kita tutup dulu dokumen. Jadi kita masuk dalam AMS. Kita pergi kepada AMS. Sorry tuan-tuan, saya gunakan login identity ni atas ni untuk pegawai aset. Terus masuk. Okey, pertama sekali adalah apa yang kita perlu buat adalah kita cari satu daripada senarai daftar PTJ ni. Okey, pendaftaran senarai daftar PTJ. Okey, selepas ini kita masuk dalam senarai daftar PTJ, kita akan cari salah satu aset yang mana telah dilupuskan. Dalam kes awam ni ada 59 lah.
59 unit telah dilupuskan oleh Jabatan Bendahari secara blok. Okey, 5 untuk fasa pertama. Jadi pertama sekali kita pilihlah yang mana satu daripada 59 ni. Yang awam 59, mungkin tuan-tuan lebih, mungkin tuan-tuan kurang PTJ tuan-tuan. Okey, saya ambil satu contoh adalah Concrete Mall. Okey, Concrete Mall telah dilupuskan. Okey. Number aset dia adalah 317 AK 317 Concrete Mall telah dilupuskan, okey, oleh Jabatan Bendahari. Ini barang ni tahun 97. Okey, 97 Concrete Mall. Jadi kita ambilkan dia punya number dia 317 ni. Okey, kita pergi kepada MS balik. Kita akan cari nombor harta 00000317. Kita cari kan dan dapatkan Concrete Mall. Ni salah satu timbullah Concrete Mall. Yang ni telah dilupuskan oleh Jabatan Bendahari sekarang. Okey, kita kembali kepada tengok betul tak telah dilupuskan. Jadi kita akan boleh pergi kepada QPA 2, pergi Jabatan Bendahari. Dalam ni kita ambil juga harta 00000317. Tak pilih jabatan tak apa, cari ada tak lagi Concrete Mall. Kalau dalam ni ada Concrete Mall, bermakna mall MOULD, kita ambil singkat sikit, mall dah tak ada dalam Jabatan Bendahari. Jadi memang Bendahari dah keluarkan daripada sistem mereka. Jadi dah confirm lah bahawa Concrete Mall ni telah dilupuskan oleh Jabatan Bendahari. Okay. Bila dah dilupuskan, kita cari semula mall tadi. 000317, ambil balik Concrete Mall ni. Okay. Apa yang tugas yang seterusnya kita buat ni, jangan sekali-kali tuan-puan delete Concrete Mall ni. Kan, ada caranya untuk delete, tapi jangan sekali-kali delete. Kan? Apa yang kita perlu buat adalah kita akan masuk ke dalam status butiran ni. Okey, pertama sekali Concrete Mall 317. Kalau kita tak confirm, kita boleh pergi masuk lah. Okey, tengok 317. Okey, 317 Concrete Mall. Ini adalah harta. Okey, harta modal dalam PTJ kita. Yang ni dia punya detail dia. Gambar pun ada. Okey. Jadi kita akan, apa yang kita buat ialah kita pergi dekat bintang ni, status butiran, kan? Kemudian kita pilih untuk dilupuskan. Walaupun dah lupus, untuk dilupuskan sebab kita ada proses tu. Untuk yang pertama sekali dalam 59 ni, kita nak lupus 59 sekali lah. Tapi dalam 59 ni, untuk yang pertama kita kena wujudkan, kita kena masuk dalam wujudkan kod Q4 17. Itu proses dia lah. Proses dia simple aja tuan-tuan. Okey. Okey, aset lupus. Kita masuk mungkin capital. Aset lupus fasa 1 2022 ataupun kita kata Januari lah. Januari 2022. Jadi kita kena wujudkan 17 Q4 17 ni. Sebab sebelum ni tak ada lah. Jadi kita kena wujudkan untuk aset yang pertama dulu. Okey, yang lain kita akan gunakan yang A pula, sila pilih kod ni sebab dia kena generate dulu satu kod. Okey. Yang pertama adalah kita kena wujudkan satu Q4 17 sebab belum wujud lagi. Okey, kita hantar. Bila hantar, secara automatik bila kita cari alat ni, Concrete Mall ni.
17 ni, dia akan status dia untuk dilupuskan. Kan? Untuk dilupuskan. Nampak? Okey. Bila untuk dilupuskan ni, bermakna Q-pore 17 kita telah di-generate oleh AMS. Kita pergi dekat pelupusan, kita pergi 17A. Jadi dalam 17A tu dah kita generate aset lupus fasa 1 Januari yang saya create tadi. Baru saja generate 25 bulan Januari 2022 pukul 9.10 pukul 10 ni. Okey, tarikh dicipta. Jadi dalam kes ni belum selesai lagi. Ada satu alat yang tadilah CubeMon. Kalau kita nak tengok dalam tu, kita tengoklah CubeMon pula, Concrete Mon. Jadi ada dalam ni. Okey, ada dalam Q-pore 17 ni. Okey, kita pergi kepada 17. Ana kod dia. Okey, keterangan dia yang kita generate tadi. Kemudian status dia belum selesai. Sekarang ni dalam untuk dilupuskan satu. Jadi kita kemudiannya kita akan pergi yang lain lagi lah. Cari yang lain lagi dalam kes ni. Contoh electrical pump set. Okey, 0015 kan, 0015. Jadi kita akan pergi dalam MS kita akan cari 0015 kan, kod daftar ataupun electrical pump set. Electrical pump set and iron ada dalam kita punya database. Okey. Sorry. Okey. Electrical pump set and iron. Ini yang kedua. Okey, apa yang kita perlu kedua adalah macam tadilah, kita boleh pergi Q-pore, semak balik adakah dia jabatan mentari ni betul-betul buang daripada sistem mereka. Kalau kita dah confirm, kita pergi dekat status butiran ni, pergi masuk ke dalam untuk dilupuskan. Okey, dalam kes ni dah tadi kita buat yang B, sekarang kita ambil yang A sebab kod tu dah di-generate dah. Okey, kita pilih yang aset lupus fasa 1 Januari 2022. Kita masukkan dalam grup ni. Grup Q-pore 17A yang ni. Nampak? Kan? Okey, kita masukkan yang kedua. Okey, yang kedua kita hantar. Okay, sekarang dah dua alat. Untuk nak meyakinkan kita yang dua alat ni, jadi kita akan pergi dekat pelupusan 17A lah. Kita masuk dah berapa alat. Dalam kes ni dah dua alat. Kan? Untuk nak tengok, kita tengok ini dua. Jadi kita akan masukkan lagi sehingga semua yang 59 ni dalam kes awam 59 unit dah masuk dalam yang ni. Q-pore 17 ni. Okey, masuk semua ada 59 jumlah dia. Selepas tu kita akan tentukan kaedah macam mana kita buang macam ni. Okey, kita lupus macam mana kaedah. Dalam kes ni ada yang jual, belum bendahari, belum bagi lagi kaedah. Jadi mungkin dijual, mungkin ada yang kena pindah ataupun lain-lain kaedah. Jadi kita boleh tulis dalam ni. Okey, lepas tu bila kita ambil lain-lain kaedah, okey, kita akan masukkan dia punya rujukan dia. Dalam kes ni nombor rujukan tak ada, mesyuarat pun tak ada sebab kita dah blok kan. Dia bukan biasa. Mungkin kita ada tarikh surat menyurat, tarikh email yang tu. Okey, anda pasti kaedah-kaedah lain. Okey, klik yang ni bermakna kita telah confirm apakah kaedah yang kita gunakan untuk lupuskan aset-aset ni.
ada yang dijual, ada yang bagi kat orang, ada yang tak wujud. Okey, yang dah tak wujud dah. Lain-lain ni mungkin kita tak wujud. Okey, dah tak wujud dah. Alat ni dah tak pernah tengok pun. Okey, dah telah dibuang. Jadi, selepas tu kita akan masukkan documentation. Kita ambil balik kepada yang mana rekod yang Jabatan Bendahari bagi yang kita telah sediakan tu. Okey, ambil sini, pastikan dia kurang daripada 5 MB. Kita open, kemudian kita muat naik. Jadi inilah dia punya bukti daripada Jabatan Bendahari bahawa alat-alat ni telah dilupuskan, dikeluarkan daripada sistem. Kita kena ada bukti. Jadi generasi yang seterusnya tu, mungkin kita ni jadi pegawai aset, mungkin lepas ni kita tak jadi pegawai aset, orang lain ambil alih MS ni, jadi dia akan boleh keluarkan balik bukti-bukti rekod mengatakan bahawa alat ni telah dilupuskan oleh Jabatan Bendahari secara blok untuk fasa yang pertama. Jadi dia boleh klik yang ni dan boleh ada bahan bukti. Dia kena ada bahan bukti. Nanti audit tanya, benda yang sama akan kita keluarkan lah untuk membuktikan dia telah dilupuskan. Jadi selepas tu, secara automatik bila kita dah confirm, kita dah sah QPA, lepas tu kita masuk QPA 19, kita juga sahkan QPA 19 ni, nanti dia akan generate lah selepas kita, saya sebab nanti dia akan merosakkan saya punya database, jadi saya tak ni lagi lah. Kalau yang lain, kita tunjuk yang lain, aset-aset yang lain yang dah lengkap ni. Contohnya macam yang dah lengkap ni. Okey, dia macam ni lah. Sudah lupus. Bila sudah lupus, bermakna secara automatik dia akan senarai daftar bersih ni dah tak ada. Okey, senarai daftar bersih ni kita search carian dia dah tak ada. Jadi kita sekali jangan delete. Jadi kita gunakan kaedah yang betul yang telah didesain oleh MS untuk melupuskan alat kita. Jika ada persoalan, boleh bertanya dengan Puan Farahia di PPKT ataupun boleh jumpa, boleh tanya saya sendirilah, WhatsApp saya sendiri. Jadi tak ada masalah. Jadi dalam kes kita ni jangan sekali-kali delete. Gunakan kaedah pelupusan yang disediakan oleh sistem ni supaya generasi yang akan datang boleh semak balik apa yang data yang telah dilupuskan melalui AMS. Jangan sekali-kali delete. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan buat masa ni. Terima kasih kerana tengok video saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.